Hai semua, hari ini kami akan bawa anda ke Muzium Warisan Melayu yang terletak di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Sejarah awal mengenai muzium ini ialah idea penubuhannya yang dicetuskan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzi bin Ramlan yang merupakan Naib Chancellor UPM pada ketika itu dalam usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan Melayu di negara ini. Muzium ini melancarkan pembukaannya untuk menerima pengunjung pada 8 April 2014. Pembukaan muzium ini mendapat sambutan hangat dari warga UPM sendiri serta pengunjung luar sehingga didaftarkan di bawah International Council of Museums, ICON dan juga Asia Europe Museum Network. Di sini, kami memulakan pengembaraan ke dalam muzium dengan pameran koleksi busana berserta aksesori yang dipakai sebagai pelengkap gaya wanita dan jejaka Melayu tradisi. Terdapat pelbagai jenis dan rupa tekstil yang terdapat di alam Melayu, hasil seni dan kerajinan tangan wanita Melayu seperti sulaman tangan, seni tekatan dan lain-lain. Setelah melihat setiap koleksi yang dipamerkan, saya dapat membayangkan keanggunan wanita Melayu dan juga kesegakan jejaka Melayu dahulu kala semasa memperagakan busana yang dipamerkan di sini. 싶은 생각에 들어간 우리 창에 나는 말을 거는데 보내지는 않을래 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아 기다리고 있지만 매일 이런 건 아냐 난 재미없어. Di sini pula merupakan bahagian pengenalan sejarah batik di Malaysia. Batik, untuk pengetahuan semua, merupakan satu seni kraf hasil kerja tangan yang mempunyai motif beridentitikan seni dan budaya masyarakat Melayu. Muzium ini menempatkan pelbagai corak dan warna batik yang sangat unik dan menarik serta informasi mengenai penghasilan batik daripada jenis bahan yang digunakan seperti lilin, peralatan dalam mewarnakan batik dan lain-lain. Menarik bukan? 다 필요 없어 아무리 좋아도 널 더 말로만은 지겨운 걸 먼저 와서 보여줘 먼저 와서 보여줘 Cause I'm not gonna be the one to get hurt Hey, nah, I'm not gonna be the one to get hurt Hey, nah, I'm not gonna be the one to get hurt Hey, I'm not gonna be the one to get hurt I'm not gonna be the one to get hurt I'm not gonna be the one to get hurt. Okey, sekarang ni kami berada di seksyen koleksi manuskrip Melayu Semenanjung. Okey. Warisan Melayu manuskrip Melayu. Okey. Untuk pengetahuan semua, manuskrip Melayu ini merupakan salah satu hasil seni dan bukti keunggulan daya cipta masyarakat Melayu tradisional. Okay, manuskrip Melayu ini juga ditakrifkan sebagai karya-karya yang ditulis tangan berbahasa Melayu dan menggunakan tulisan Jawi serta dihasilkan pada akhir abad ke-15 hinggalah abad ke-20. Okay, terdapat pelbagai genre yang dibicarakan di dalam manuskrip Melayu ini merangkumi ilmu agama, hukum kanon, sejarah sastera, ilmu perubatan, ilmu hisab, falak dan juga falsafah. So, mari sini sikit. So, kat sini kita akan tunjukkan seluruh ini. 잠들기 전에 그리고 또 아침에 쥐고 있는 내 손엔 너 없는 화면인데 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아 기다리고 있지만 매일 이런 건 아냐 난 재미없어 게임 같은 건 다 필요 없어 아무리 좋아도
kalau di sini kita dapat lihat senjata warisan Melayu. Okey, di mana kegemilangan Tamadun Melayu Islam menyaksikan penggunaan pelbagai peralatan persenjataan dalam usaha memperluaskan wilayah talukan dan memelihara kedaulatan pertiwi. Sebagai contoh, meriang, rela rentaka, pemuras, istigar, terakul, tombak, lembing, panah, pedang parang, golong geris dan badik adalah senjata ampuh yang sentiasa ada dalam genggaman pejuang Melayu silam. I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. I'm not gonna be the one to get hurt. I'm not gonna be the one to get hurt. 내일 잠들기 전에 그리고 또 아침에 쥐고 있는 내 손엔 너 없는 화면인데 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아 기다리고 있지만 Hai semua, bersama saya pada hari ini dengan Ardini Haifah binti Farizwan, pelajar Bachelor Sains Matematik dengan kepujian. Okey, Ardini kan. So, saya nak tanya soalan. Pada pendapat Ardini, apakah tempat atau segmen yang paling menarik di muzik ini dan mengapa? Saya rasa tempat yang paling menarik dan unik kat tempat ni, saya rasa segmen manuskrip. Sebab daripada segmen itu, saya melihat berapa abjad yang mereka gunakan pada zaman dahulu dan buatkan saya berfikir macam mana mereka tulis semua benda tu. Dan saya rasa selain itu, cara mereka berkomunikasi. Sebab saya rasa cara mereka berkomunikasi itu sangat unik dan kreatif juga. Okey, terima kasih Ardini. So, ini ada sagu hati pada kami sikit. Okey, terima kasih. Okey, sekarang saya bersama dengan Saya Nur Syahidah Sufairah binti Suhaimi daripada Bachelor Sains Matematik dan Kepujian. Okey, Syahidah. So, saya nak tanya soalan ni. Okey, adakah Syahidah suka dengan muzik ini? Ya, saya memang suka museum ni sebab saya rasa walaupun luaran je nampak biasa, tapi dia simpan banyak barangan ataupun artifak lama yang tak ada pada zaman sekarang. So, saya rasa saya harap sangat museum ni dapat simpan lebih banyak warisan ataupun adat istiadat Melayu yang akan boleh dipamerkan pada generasi yang akan datang. Okey, terima kasih Syahidah. So, ini adalah sedikit sagu hati pada kami. Terima kasih. Okey, sekarang saya bersama dengan Nur Batrisha Umairah binti Sulazmi. Saya dari Bachelor Sains Matematik dengan kepujian. Okey, Batrisha, right? Okey, so saya nak tanya soalan. Okey, ada atau tidak warisan Melayu yang Batrisha amalkan dalam kehidupan seharian? Ada. Seperti contoh, dalam keluarga saya kami terapkan dengan penggunaan permainan tradisional warisan Melayu seperti congkak. Dan ini juga salah satu amalan jugalah yang keluarga kami terapkan daripada saya bangku sekolah lagi, bagi mengelakkan warisan Melayu ni di ketinggalan zaman. Okey, terima kasih Batrisha. So, ni ada sagu hati sikit pada kami. Okey. Hai semua, bersama saya pada hari ini. Saya Azmi Tajuddin. Saya pelajar French language. Nama saya Muhammad Hazim Azzuddin bin Azmi. Saya pelajar tahun pertama dalam bahasa Perancis. Okey, baiklah. Soalan pertama untuk Hazim. Apakah langkah lain untuk memartabatkan warisan Melayu selain mempamerkannya di muzium? Pada pendapat saya rasakan bahawa institusi pendidikan merupakan satu langkah yang penting dalam hal ini, kerana institusi pendidikan seperti sekolah ataupun universiti merupakan tempat di mana pelajar datang untuk menimba ilmu dan memantapkan pengetahuan mereka. Jadi saya rasa jika aspek warisan Melayu disertakan dalam silibus pembelajaran mereka, maka mereka punya maka mereka punya pegangan terhadap pegangan terhadap warisan dan rasa ingin tahu tentang warisan itu akan lebih mantap lah bagi saya. Baiklah, soalan untuk Azmi pula. Adakah muzium ini membangkitkan semangat cinta akan warisan Melayu dalam diri Azmi? Saya rasa semestinya lah, bukan dalam diri saya saja, tapi every person yang datang untuk melawat Museum Warisan Melayu ni. Sebab saya sebagai seorang pelajar FBMK dah banyak kali melawat museum ni, dan tengok pameran-pameran yang ada dalam ni, saya rasa terdapat banyaklah warisan dan juga khazanah Melayu yang perlu dipertengahkan dalam sektor
pelancongan dan juga kepada generasi muda. Sebab saya rasa dalam ni terdapat banyak artifak dan juga khazanah Melayu yang saya tak pernah tengok dekat tempat lain. Jadi bila orang tengok, kita boleh belajar sedikit tentang warisan Melayu dan juga ia akan menanamkan rasa cinta kepada negara lah. Okey, terima kasih kepada Hazim dan Azmi. Ni sedikit sagu hati daripada kami. Boleh kongsi Terima kasih. Daripada video ini, objektif kajian atau tujuan kami memilih Muzium Warisan Melayu sebagai video kenegaraan kami adalah untuk mengenali lebih mendalam warisan-warisan Melayu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita kepada generasi sekarang. Selain itu, kami juga ingin mengetahui keistimewaan serta keunikan Muzium Warisan Melayu yang berada di Universiti Putra Malaysia. Cabaran yang kami hadapi sepanjang membuat video ini adalah yang pertama, pengunjung yang tidak ramai menyukakan kami untuk membuat video temu bual. Yang kedua, sumber untuk mencari maklumat dan info untuk muzium ini adalah terhad. Sebagai kesimpulan, Muzium Warisan Melayu ini merupakan tempat terbaik untuk dikunjungi jika anda ingin menelusuri dengan lebih lanjut akan warisan-warisan Melayu yang semakin dilupakan, terutamanya kepada generasi muda zaman ini. Bagi kami, muzium ini sudah semestinya membangkitkan semangat cinta akan negara dalam diri kita kerana kesedaran bahawa warisan-warisan Melayu kita ini seharusnya diangkat dan haruslah dibanggakan kerana keunikan artifak-artifak yang banyak terdapat di sini mampu diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Selain itu, kita juga dapat mendalami cara hidup zaman orang dahulu dan mengenang jasa-jasa mereka yang tidak terhingga semata-mata untuk mempertahankan warisan-warisan Melayu yang dilihat di muzium yang satu ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyayangi warisan-warisan Melayu kita supaya ia tidak ditelan zaman dan dapat dipamerkan kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.